Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah au kama qala. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi tuan-tuan imam, ahli jawatan kuasa Surau Al-Hijriyah, Esbirut, ibu-ibu, bapa-bapa rahimakumullah. Tak lupa kepada Abang Abu Bakar yang membuat live pada malam ini untuk page pengajian audio kuliah. Tuan-tuan boleh melayari dalam Facebook page ini yang menampilkan ramai tok-tok guru, ustaz-ustaz, macam-macam ilmu dengan pelbagai tajuk. Ndok tak ndok je kita tengok. Kita ni tuan-tuan akan diuji nak tengok yang mana. Tengok pengajian kuliah ke, atau nengok K juga, apa tu, Korea, TikTok. Tuan-tuan, yang mana satu? Tuan-tuan rahmati Allah, malam ni kita menyambung kembali pengajian kita dalam kitab Syarah Al-Hikam yang telah disyarahkan dan diterjemahkan, dipermudahkan oleh Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Kitab ni tuan-tuan yang dikarang oleh Syekh Athaillah Al-Iskandari. Cukup hebat ulama tasawuf ni, Malam ni kita menyambung pengajian kita bagi surah Al-Hijriyah ini pada muka surat 20. Kita berhenti di situ. Sebab kitab ni tuan-tuan saya ada mengajar di tempat lain, kadang-kadang keliru. Aku pun tak tahu surau ni kat mana berhenti, surau tu kat mana. Jadi kena tulis betul-betul. So kita masuk tuan-tuan kepada tajuk adab-adab ahli tasawuf al-faqir. Tuan-tuan rahmati Allah, ulama-ulama tasawuf ini ulama yang minal mutawadhi'in, daripada ulama-ulama yang merendah diri. Tuan-tuan, ni ulama tasawuf. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, kebanyakan mereka menasabkan diri mereka atau menyambungkan nama mereka itu dengan gelaran al-faqir. Al-faqiru ilallah, hamba Allah yang faqir. Faqir ni tuan-tuan, bagi orang yang gila keduniaan, tak cantik lah gelar tu. Bagi dunia ni tuan-tuan, gelar yang paling kita suka Datuk Seri. Betul tak betul? Cuba nama aku malam ni penceramahnya ialah Datuk Seri Haji Ahmad Munawir. Gamak-gamak tuan-tuan, ramai dah orang datang. Terpampang iklan gambar aku tuan-tuan, tulis pula channel TV penceramah TV9 Astro Ausis bersama Datuk Seri. Datuk Seri tuan-tuan. Rahmati Allah, ulama-ulama tasawuf mereka tidak menggunakan istikhdam laqab, gelar-gelar keduniaan ni. Sebab apa? Takut boleh mendatangkan riak. Bukan mana saya sebut Datuk Seri Tan Sri tu riak, tidak. Ni beza tasawuf dengan orang biasa tuan-tuan. Walaupun ada gelaran bagi mereka al-alamah, orang yang alim, al-faqih, orang yang pandai fiqh,
Apa dia tuan? Ya, al-arifu billah, orang yang arif tentang sifat-sifat Allah. Tetapi ulama tasawuf ni tuan-tuan, dia lebih suka perkataan al-faqir. Makna al-faqir bila disambungkan ittisal al-ism, disambungkan tuan-tuan nama gelo ini dengan nama dia, maka dia akan merendahkan diri. Ini yang kita baca tajuk ini, adab-adab ahli tasawuf al-faqir, adab-adab orang yang nak belajar ilmu jiwa ni tuan-tuan. Apa dia? Dia merasakan dia ni manusia yang miskin di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kena rasa macam tu tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan ada orang, kita selalu baca dalam Facebook kan, dalam WhatsApp, dalam Twitter, ada orang mengatakan tuan-tuan, siapa naik kereta Proton Saga ni miskin. Ada baca tak isu ni? Orang kaya dia tak naik kereta Proton Saga. Ada sini yang naik Proton Saga, jangan terasa. Ada? Ada ya? Jangan marah aku pula senang. Tapi ada seorang menjawab tuan-tuan, saya tertarik dengan jawapan dia. Dia kata, ada saya kenal dengan seorang orang kaya yang income dia sebulan 100,000. 100,000 lah. Ada orang kaya, dia kata, yang income dia sebulan 100,000. Tapi kenderaan dia hanyalah kereta Proton Saga. Bukan macam hampa. Dia sebut hampa ni tuan-tuan, kita tahulah hampa orang utara, bukan orang Perak Tengah macam aku. Bukan macam hampa, gaji sebulan pun ciput-ciput, belagak pakai kereta luar negara. Kemudian duk merungut spare part mahal lah, duk merungut ansuran mahal lah, duk minta apa tu bayaran ditangguhkan. Bayaran apa dia panggil tu? Moratorium. Bila tak tangguh, marah. Terhormati Allah, sebenarnya kaya itu bukan kepada alat yang kita guna. Asalkan hati kita kaya ni tuan-tuan, ghina'un nafs, kata Nabi. Siapa itu orang yang paling kaya? Orang yang paling kaya itu yang ghina'un nafs, yang kaya hati. Apa dia? Tak apalah, pakai pun Proton Saga ke, walaupun Proton Saga kereta second hand pun tak apa, asalkan apa dia yang paling penting? Sampai ke tempat yang nak dituju. Itu al-faqiru ilallah. Saya bawa tuan-tuan supaya tuan-tuan faham tasawuf ni. Bila kita jumpa orang pangkat tinggi tuan-tuan, kita ingat kalau pangkat tinggi, pangkat pengarah, datuk, paling kurang mesti pakai Toyota Area, betul kan? Toyota Camry. Datuk takkan Proton je Datuk punya pangkat pun jusa Datuk. Berapa gaji Datuk sebulan? Takkan pakai Proton Iswara Datuk. Hai semen, come on Datuk. Ini orang yang dia nak jadi kaya, tapi Allah jadikan dia fakir dalam pada segi akhlak ni. Tapi siapa orang yang kaya ni tuan-tuan? Orang yang dia tidak takut diperlecehkan. Tak apalah, saya tak ada masalah, pakai kereta tak ada masalah. Yang penting apa dia? Sampai ke tempat yang dituju. Masya Allah tuan-tuan, ini orang yang disebut sebagai ada kesedaran tasawuf, disambungkan pula dengan al-faqir, dinisbahkan kepada al-faqir. Apa dia tuan-tuan? Dia fakir bab-bab dunia ini,
tapi kaya daripada segi kejiwaan. Oleh tandanya, baik. Syekh Abu Hasan Al-Syazili berkata, ada bagi ahli tasawuf al-faqir itu, yang tajrid itu ada 4 perkara. Arba'atun adabun idza khalal faqiru mutajarrad min'a faj'alhu wa turab sawa. Syekh Syazili mengatakan tentang apa dia? Ada 4 benda yang kalau kita amalkan, kita akan menjadi orang yang merendah diri. Kita akan menjadi orang yang tidak materialistik. Kita takkan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Kita takkan jadi orang yang tamak. Kita takkan jadi orang yang menindas orang lain. Apa dia 4 perkara ini, tuan-tuan? Kata seorang lagi ulama, arba'atun adabu idza khalal faqir mutajarrad minha faj'alhu wa turab sawa. 4 perkara yang kalau seorang fakir ini, yang mutajarrad ini tidak amalkan, maka dia dengan pasir yang kita pijak tu sama je tarafnya. Hinanya tuan-tuan. Apa dia yang pertama? Al-hurmatu lil akabir, penghormatan kepada yang besar, yakni tua. Terhormati Allah, Nabi SAW bersabda, man la yarhamu la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Ya'ni man la yarhamu la yastahiqur rahmah. Barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak layak mendapat kasih sayang daripada orang lain. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu terutamanya golongan muda. Saya tuan-tuan bila pergi kursus jabatan, jumpalah kadang-kadang kaki tangan kerajaan yang lagi 2 tahun nak pencen, yang udah berubat, yang tuan-tuan kalau diajak buat petang-petang program riadah, dia semput, dia kata tak apa, sudahlah ya, ustaz yang muda-muda je lah pergi, saya tak larat, sekarang aku mati jantung, sakit jantung tengah padang tu karang, tuan-tuan, macam tu. Kadang-kadang tuan-tuan nak pergi tu, ada orang kata dibuat permainan pun tak boleh join. Bukan susah permainannya tuan-tuan, permainan yang dibuat oleh fasilitator. Antara dia apa tuan-tuan? Ambil air isi dalam belon, campur ke belakang, to enjoy. Just want to enjoy. Dia tak ada apa-apa yang orang kata memerlukan kekuatan fizikal sangat. Just to enjoy. Itu pun dia tak berani. Itu pun tuan-tuan, dia tak berani nak buat. Pasal apa? Ustaz, saya sudah ada 3 blok. Bila 3 blok, ambil urat di kaki, sambung urat yang blok 3 tu. Bukan blok SB Road ni, bangunan lain. Ni blok jantung, dia panggil bypass tuan-tuan. Tak berani ustaz. Sekarang tak pasal-pasal sebab nak nyambut balon tu terlalu excited, mati terus hari ni. Terhormati Allah, kadang-kadang tengok dia ni kursus, ada menggunakan aplikasi komputer, kadang dia berkerut, pagi dekat kita tanya, ustaz macam mana yang penceramah sebut tadi ustaz, saya tak berapa faham. Saya kata okey begini-gini, minta maaf ustaz, saya ni nak pencen 2 tahun lagi, malas dah nak tahu Excel ke apa benda ni, kata dia. Tapi ustaz, bila saya balik daripada kursus ni nanti, saya buka lah balik apa benda yang saya dapat kat sini. Saya tanyalah dengan anak-anak muda yang ada di pejabat ni, saya ingatkan. Bertanya anak-anak muda pada pejabat, minta tolong ni apa, acik tak berapa pandai sangat nak. Budak-budak ni tuan-tuan, dia tidak membuat apa yang Nabi sebut, man la yarhamu la yurham. Dia bantai orang tua ni tuan-tuan. Dia kata, apa dah pakcik? Bapa pergi kursus. Oh, nak pencen syarat dia kena pergi kursus. Itu je. Pakcik tak tahu orang ni.
Excel apa benda ni? Apa tahu buka komputer, tutup komputer. Tuan-tuan, sampai macam tu dia cakap. Ni orang tua-tua ni tuan-tuan, dia cepat terasa, betul tak? Tuan-tuan yang dah tua ke? Tak ada yang tua sini. Aku tengok semua muda-muda ni, semua 17 tahun remaja je. Wa imma yablughanna 'indakal kibar wa adu'uma kilahuma. Allah kata orang tua bila sampai yablughanna 'indakal kibar, seseorang ibu bapa bila sampai umur kibar, tua, maka dia akan cepat terasa sensitif. Bila anak-anak muda ni tuan-tuan, yang kita mula masuk kerja, demo ni pun tak lain lagi. Ni Pak Ji cakap, saya tak masuk kerja, saya mula-mula start kerja ni ustaz, dia ni tak lain lagi. Kalau lahir pun pakai pampers duk merangkak lagi ustaz. Tapi bila saya minta tolong, ajar saya, dia boleh kata, Pak Ji, takkan Pak Ji yang senior dekat sini tahu buka dengan tutup komputer je. Apa yang Pak Ji belajar kursus, pi makan, tidur nggak tuan-tuan. Begitu juga ustaz-ustaz yang muda-muda, yang gairahnya berceramah, jaga. Yang berjambang ni tuan-tuan, hebat. Yang berjubah ni tuan-tuan, hebat. Kemudian bercakap benda-benda khilafiyah dan menghina serta mencela orang-orang tua yang berfahaman tuan-tuan. Apa dia? Berfahaman yang dibawa oleh ulama-ulama yang lalu. Jaga benda ni. Saya tak berapa suka ni ada orang suruh saya baca tahlil ni, semua bid'ah. Jaga. Apakah ini datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada riwayat daripada hadis yang sahih yang membenarkan kita melakukan tahlil. Ini semua imam, ustaz yang tua-tua ni semua ahli bid'ah. Tuan-tuan, mala yar'amu la yur'am. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Salah ke kalau cakap begini? Saya minta maaf tuan-tuan, saya memegang pandangan bahawasanya tahlil itu tidak ada dalam sunnah dan juga hadis Nabi yang sahih. Maka kalau tuan-tuan nak membuat tahlil, terpulang pada tuan-tuan kerana tuan-tuan ada dalil dan hujahnya. Tapi saya tuan-tuan, saya minta maaf, saya tidak dapat bersama dengan tuan-tuan kerana saya memegang pendapat ini. Boleh tak cakap macam ni? Boleh tak? Kenapa mesti celak? Kenapa mesti ada satu konsep dalam tafsir namanya taubih? Makna taubih iaitu kita buat sarkazm, sindiran yang menyakitkan hati golongan-golongan tua. Piramli dah bagi tahu dah tuan-tuan, jangan sebut yang dalam dialog dia tu. Dak tua-tua pun bodoh. Filem apa tu? Tahu? Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itu rahmatul akabir bagi orang yang mengamal tasawuf, rahmatul akabir. Kasihi orang-orang yang tua-tua ni tuan-tuan, dah itu fahaman dia. Saya cerita di satu surau tuan-tuan, bila opah saya masa saya kecil, opah saya tuan-tuan nengok pokok nyonya tak berbuah. Orang Perak kata nyo, kelapa. Bila pokok nyo tak berbuah tuan-tuan, apa orang tua ni buat? Diambilnya kulit kerang tuan-tuan, lalu dijadikannya kalung rantai daripada kulit kerang, diikat di pangkal pokok tu. Kemudian digosok pokok ni tuan-tuan, dia kata, wahai pokoknya berbuah ya, ni aku bagi kalung rantai kulit kerang.
Kita budak tuan-tuan, tak faham apa. Budak, tahulah budak. Mulut gatal, tak ada insurans ni. Kita kata apa? Daripada apa bagi kalau rantai kulit kerang, baik apa bagi rantai emas kat tengkuk apa tu. Lagi cepat dia berbuah. Kepala otak kamu. Dia kata apa? Tak apalah, saya budak-budak tuan-tuan. Tapi bagi orang tasawuf ni tuan-tuan, ada cara dia. Apa dia? Warifqu bihim. Apa maknanya? Mestilah kalau kita nak menegur, mestilah dengan kaedah arifqu. Ada kita dengar kan kumpulan rufaqah tu daripada perkataan ni lah. Arifqu, mana arifqu? Kena dengan keadaan lemah lembut, tidak menyakitkan hati, tidak menghina dan menjatuhkan maruah. Tu yang sepatutnya. Acik, kalau benda ni petua, nak bagi pokok ini berbuah, taburkan kulit kerang, sebab kulit kerang ni dia ada, orang kata apa tuan-tuan, macam kapur ke apa ke. Kalau tanya orang pertanian tahulah. Ya, dia itu sebenarnya bukan sebab rantai kulit kerang tu, kulit kerang tu sendiri. Ya. Jadi barulah dia pokok tu subur dan mengeluarkan buah. Kita kena bagi tahu orang tua-tua itu sebenarnya. Tapi ingat makcik, apa tu kalau kita kalungkan pokoknya ni, seumpama kita mengalungkan berhala, dan kita bercakap dengan pokok itu seolah-olah kalung ini ada kuasa bagi pokok tu berbuah, benda tu tak boleh. Salah ke cakap macam ni, kan? Mengapa mesti kita cakap dengan egonya, dengan action yang saya semua benda yang khurafat, saya yang buat ni sunat bodoh. Boleh cakap begitu? Dia tidak belajar tasawuf, dan malah mereka juga tidak suka kepada ilmu tasawuf. Warifqu bihim minal a'mal, dalam membuat apa jua amalan-amalan ni tuan-tuan, kena ada perasaan mengasihi. Kita nak nasihat mereka ini, kata seorang ulama, Masya Allah tuan-tuan, di Mesir seorang ulama berkata apa? Cara kita nak nasihat orang ni tuan-tuan, seumpama kita nak bagi amaran kepada dia, beware, hati-hati. Kerana apa? Depan tu ada gaung, lubang yang dalam. Kalau kamu terus, kamu akan terdunam ke dalamnya. Kena ada sifat yang tuan. Ihzar, hati-hati, beware. Sebab apa? Depan tu ada gaung, ada jurang, ada lubang yang dalam. Nanti kamu terperosok, jatuh dalam, cedera parah, boleh mati. Hati-hati. Itu konsep nasihat. Bila orang tu sampai ke tempat tu tuan-tuan, dia tengok, Masya Allah, betul hamba Allah ni cakap, ada gaung, ada jurang, ada lubang. Maka dia berpatah balik tuan-tuan, jumpa kita, dia peluk kita. Ini dia makan yarham. Yarham. Apa ni yarham? Dia sayang kepada kita tuan-tuan, berterima kasih kepada kita. Kerana apa? Konsep nasihat kita betul. Tapi kalau kita nasihat tuan-tuan untuk macam kata tadi sindir, ada menyem tu, apalah, sudahlah, ini macam ngeluk. Itu tidak termasuk dalam konsep orang-orang tasawuf. Apa yang paling penting yang muhim tuan-tuan, allati yarda Allah. Dalam kita nak mengasihi orang lain tuan-tuan, tuan-tuan sayang isteri sebab apa? Saya nak tanya. Cantik. Isteri kita dulu macam apa, Sa'diyah, ada tek lalat sini. Macam Sarimah, macam Mira Filza, dah kahwin.
Ya, mula-mula sayang tuan-tuan kerana cantik, lil jamal, kerana cantik tak salah, tapi kalau semata-mata kerana cantik, bila hilang cantik sayang lah. Yang ni cari orang lain ni, cari bedah janda, kiyah apa benda tu, kiyah nasi lemak. Tuan-tuan pilih isteri kenapa tuan-tuan? Kaya sebab kaya ke? Bila miskin, tuan-tuan pilih isteri kenapa tuan-tuan? Kerana keturunan, anak kerabat dia raja, anak ni. Tuan-tuan rahmati Allah, kalau kita pilih isteri ini, kahwin isteri ini kerana apa tuan-tuan? Yarda Allah, untuk mencari keredaan Allah, cinta kita akan jadi cinta sejati. Isteri ni bertukarlah badannya macam mana bentuk saiz pun tuan-tuan. Mula kita tengok apa bentuk tiang lampu. Oi, sayang benar. Pasal apa? Seksi, meksi. Lama kahwin tuan-tuan, tengok-tengok besar meja ni ha. Kita nak lalu ke dapur, pintu dapur pun tak muat. Ada tak isteri Rabi tu? Nak lalu masuk pintu dapur tak celuh tuan-tuan. Tentang kita kurus, kita perli bini mak dah apa gajah lalu. Tuan-tuan kahwin sebab rupa ke? Sebab seksi ke? Kalau sebab itu tuan-tuan, yang ni bila hilang cantik seksi, dia jadi jemu. Tapi kalau tuan-tuan berkahwin dengan isteri kerana redha Allah, sampai bila-bila berubahlah macam mana bentuk saiz fizikalnya, cinta tuan-tuan tetap sejati. Nampak tak? Tuan-tuan datang malam ni dengar kuliah saya ni sebab apa? Udah, kami pula kena tanya. Ya. Kenapa tuan-tuan datang malam ni? Saya nak tanya tuan-tuan, adakah yang datang malam ni sebab tak boleh tak datang? Sebab apa? Saya AJK. AJK kan datang saya kena datang sebab saya muazzin, saya Bilal bertugas. Time bertugasnya, tak bertugas saya tak mari. Ada saya kena datang ustaz sebab tu pengerusi kharat kematian dia jerit daripada bawah flat ngaji. Kalau tak mengaji, mati tanam sendiri. Why? Kalau tuan-tuan datang malam ini, yang pertama untuk mencari redha Allah. Ini orang tasawuf. Kalau tuan-tuan datang hari ini untuk mencari redha Allah ni tuan-tuan, macam mana alangan dan susah dan letih, tuan-tuan tak akan merungut. Siapa merungut, dia tak ikhlas. Oh, tadi nak datang sini jam lah jalan saya pun. Tak ikhlas tu. So tuan-tuan, rungutan ni kena disembunyikan kalau nak jadi orang tasawuf. Soalan ketiga, ustaz datang pasal apa? Aku pun kena. Ada. Ustaz datang pasal apa? Ustaz, saya apa? Sampul. Ada masyuk. Kumpuk dengan kitab ni sekarang. Saya tuan-tuan tanya sahabat-sahabat, tanya abang Abu, tanya ni sahabat yang Syarul ni, berapa hari dah tak rehat? Ada hari nak rehat, orang call. Ustaz, malam ni free? Saya kata memang free, tapi saya ada program dengan orang rumah. Ustaz bukan buat apa pun, datang surau. Nanti nak jawab dengan Allah macam mana di akhirat. Dia pula ngaju aku tuan-tuan. Nanti nak jawab di hadapan Allah bagaimana di akhirat, dia pula ngaju aku. Terahmati Allah, apa pun yang kita rasa tuan-tuan, jangan sampai kita ini menyebabkan Allah tidak redha. Tu je. Kalau saya datang tuan-tuan sebab saya memikirkan duit, tapi saya tuan-tuan tak banyak mana pun dapat kan. Tapi kalau saya tuan-tuan jenis nak jemput saya ni bayaran tak boleh dah, takat 80 saya tak terima. Kalau nak panggil saya, paling kurang at least 500.
Pengerusi kata, si usaha kata, bendahari kata, 500 ustaz bukan duk jauh pun pasir putih je, pasir apa ustaz, mahal sangat. Tak saya. Tak ustaz, bagilah kurang sikit. No, diskaun, tarak diskaun. Tak bolehlah ustaz, takkan sampai 500 ustaz, berpada-padalah ustaz. 100 kami bagi boleh, 100 no. Maknanya tuan-tuan, dia datang sini bukan cari redha Allah, dia mencari duit. Jangan marah. Apalagi tuan-tuan, wa yujazi alaiha, buat amalan itu pertama redha Allah, kedua yujazi alaiha, supaya Allah balas dengan pahala sawab. Ayat. Tuan-tuan, siapa nak dunia Allah bagi. Nuwaffa ilaihim, kami akan beri. Kalau nak dunia itu menjadi apa hammahu, menjadi apa dia tuan-tuan, cita-cita dia, ambition dia nak kaya tuan-tuan, saya nak berceramah, saya nak kumpul duit banyak-banyak, Allah bagi, nuwaffa ilaihim, Allah bagi, no problem. Kalau saya kata tuan-tuan nak nyebut saya nak 500, tu tuan-tuan pandai-pandai nak cari, nak kutip dengan tong Milo ke, tuan-tuan kena pula kutip derma di pasar tani, di pasar malam. Pasal apa? Nak bayar bayaran penceramah. Allah bagi tuan-tuan. Tuan-tuan boleh sediakan duit tu. Tapi agak-agak tuan-tuan, saya datang ni dapat tak pahala. Bukan bermaksud tuan-tuan lepas ni jangan bagi langsung. Jangan bagi langsung pasal kereta aku guna minyak. Kalau aku boleh isi air kolah tu tak apa tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, saya selalu cakap dengan diri saya, jangan sampai tujuan kita, maqasid kita ini tuan-tuan, lepas dua benda. Pertama redha Allah, kedua pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sono tak belajar tasawuf? Tu orang tasawuf. Terasa tak saya cakap tadi tuan-tuan? Terasa. Kalau terasa pada muka. Bukan senang ngaji tuan-tuan. Kalau tak kita tukar kitab lain. Kitab belajar muzik nak. Main gitar. Bukan senang tuan-tuan, ya. Siapa yang nak mengaji kitab tasawuf ni kena tahan telinga. Yang kedua pada tuan-tuan, wa rahmatul lil asagir, bukan saja kita mengasihi orang-orang yang lebih tua. Allah, hebat kitab ni. Dr. Zulkifli Al-Bakri ni tuan-tuan, orangnya warak, orangnya tuan-tuan mensyarahkan kitab ini. Dia bawa dobit-dobit, dia bawa sandaran-sandaran. Hari ni dia bawa pula Syekh Abu Hasan Asyazili. Hebat kitab ni. Orangnya warak tuan-tuan, orangnya kita tengok bercakap pun lemah lembut, dia tidak menghina orang lain, dia tidak orang kata membuat apa tuan-tuan, sindiran-sindiran. Tak ada. Orangnya baik. Macam mana dia buat apa dabit kepada kitab-kitab ni, begitulah sifat dia, masya-Allah. Apa dia yang kedua tuan-tuan, wa rahmatul lil asagir, apa dia mengasihi kepada yang kecil, mempunyai belas ihsan kepada orang-orang yang lebih muda daripada kita, terutamanya budak-budak. Sebagaimana terhormati Allah yang disebut oleh Ibn Abbas, kuntu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman qala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazkallah. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Ibn Abbas, kata Nabi, wahai budak, masa tu dia masih budak, jagalah Allah, yakni jagalah syariat yang Allah telah perturunkan. Jagalah hak-hak Allah, jagalah syariat-syariat Allah, jagalah hukum akam, Allah Ta'ala akan menjaga kamu. Ini tuan nasihat. Apalagi tuan-tuan, ihfazillah tajidhu tujahaka, kamu jagalah Allah, Allah Ta'ala akan menjadikan apa yang kamu buat di atas dunia ini bermanfaat dan berpahala. Itu maksud dia tuan-tuan. Jadi dengan budak-budak ni tuan, kena ajar benda-benda yang elok, jangan ajar pedajik.
Saya tuan-tuan, masa saya kecil-kecil, ada yang dah besar, udah 30-an. Dia ajar kami ni pedaja Pak Imam punya selipar dengan mercun tarik. Masa ada mercun tarik ingat? Pak. Dengan gelak, mari. Kita budak-budak dah mana tahu. Masa tu Ramadan, memang seronok lah. Ni. Dia gamak bengang dengan Pak Imam tu. Kamu ikat kasut Pak Imam dengan mercun tarik. Jangan satu, tiga tuan-tuan. Lepas tu dia rapatkan selipar tu tuan-tuan. Aku punya Allah. Tapi pasal aku budak-budak terlepeh lah ya. Bila Pak Imam pakai selipar tu, bila dia melangkah, selalu Pak Imam ni subhanallah semua keluar marah. Teror juga Pak Imam carut. Baik itu terhormati Allah, jangan ajar budak-budak dengan benda-benda pedaja orang. Nabi ajar Ibn Abbas apa dia? Jagalah hak Allah, syariat Allah. Allah akan menjaga kamu. Wallahu alam tuan-tuan bisawab. Kita akan sambung pada bab ini nanti. Ya, saya tulis di sini takut saya lupa. Kita akan sambung tuan-tuan kepada rahmah kepada yang orang yang lebih muda ni. Ya, insya-Allah kita akan sambung nanti. Dan tuan-tuan rahmati Allah, sebelum saya akhiri, bersama dengan saya macam biasa tuan-tuan, ada sahabat yang membawa air syifa, serta dia membawa barangan-barangan produk Islam. Jadi kalau tuan-tuan nak dapatkannya, bolehlah dapatkan di luar sana insya-Allah. Ya. Mari kita berdoa kepada Allah agar Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azmi sultan. Allahumma ij'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqimin minal mustaghfirin minal muqimin minas salim minasy syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa rabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wal 'asrina al insan allazina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.